Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 2 Ogos 2023. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak dakwaan sesetengah pihak kononnya kerajaan perpaduan bersikap berat sebelah selain pernah meminggirkan mana-mana kaum di negara ini. Anwar berkata semua inisiatif dan dasar yang diperkenal adalah bersifat inklusif dan dinikmati segenap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan bangsa. Beliau berkata meskipun wang kerajaan tidak banyak, namun dengan tata kelola yang telus tanpa melibatkan kepentingan peribadi, ia dapat digunakan bagi membantu rakyat. Tambahnya, antara inisiatif menyeluruh untuk semua kaum di negara ini ialah usaha kerajaan dalam menoktahkan masalah golongan miskin tegar. Sementara itu, dalam pertemuan khas dengan akar umbi MIC tengah hari tadi, Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan memberi jaminan kepada pimpinan MIC bahawa kerajaan perpaduan akan menumpukan kepada usaha menyelesaikan isu yang melingkari kaum India, khususnya berkenaan isu kemiskinan dan pendidikan. Terdahulu, pimpinan kanan MIC sebelum ini berhasrat untuk bertemu dengan Perdana Menteri bagi menyuarakan rasa tidak puas hati mereka seolah-olah parti itu tidak mempunyai kepentingan dalam kerajaan perpaduan. Parti Pribumi Bersatu Malaysia akan mengumumkan nama-nama ahli yang bakal dipecat sesulan menjadi calon bebas atau menyokong calon lain pada pilihan raya negeri PRN nanti. Setiausaha Agungnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, pengumuman berkait perkara tersebut dalam masa sehari atau 2 hari lagi. Menurutnya, pihaknya terpaksa mengambil sedikit masa untuk membuat pemeriksaan di seluruh negara bagi mendapat kepastian mengenai situasi sebenar termasuk bilangan ahli terlibat dan sebagainya. Ahli Parlimen Larut itu menjelaskan sekiranya ahli-ahli terbabit didapati melanggar Undang-Undang Fasa 1022 Perlembagaan Bersatu, mereka boleh dipecat atau keahlian mereka tergugur dengan sendirinya. Jelasnya, ramai yang terlibat bukan hanya menjadi calon bebas tetapi menjadi penyokong calon lain atau melakukan sesuatu yang boleh mencacatkan peluang calon-calon mewakili Perikatan Nasional untuk menang. Media sebelum ini melaporkan PAS menggugurkan keahlian timbalan yang di-Pertua PAS Langkawi, Mazlan Ahmad dan timbalan Ketua Pemuda PAS Langkawi, Safwan Hanif Syafiee yang masing-masing bertanding sebagai calon bebas di kawasan Dewan Undangan Negeri Kuah dan Air Hangat. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menangguhkan hingga esok perbicaraan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menghadapi 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dana Yayasan Akal Budi. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequeira, kini Hakim Mahkamah Rayuan membenarkan penangguhan selepas Peguam Datuk Hisham Teh Pohtek memaklumkan Timbalan Perdana Menteri perlu menghadiri mesyuarat Kabinet pagi ini. Hari ini Mahkamah sepatutnya menyambung keterangan saksi pembelaan ketujuh Datuk Rosia Osman 71 yang juga bekas Setiausaha Eksekutif Ahmad Zahid pada sesi pemeriksaan utama. Semalam, saksi berkenaan antara lain menyatakan kad kredit peribadi Ahmad Zahid digunakan bagi mendahulukan pembelian peralatan termasuk kipas, pendingin hawa dan permaidani untuk sumbangan masjid yang merupakan sebahagian daripada aktiviti kebajikan Yayasan Akal Budi. Ujar Rosia, wang Yayasan Akal Budi kemudian dikeluarkan bagi membayar balik pembelian yang menggunakan kad kredit Presiden UMNO tersebut. Perikatan Nasional mendakwa gelombang kebangkitan rakyat terutamanya melibatkan golongan muda kepada gabungan itu lebih besar pada pilihan raya negeri ini berbanding ketika pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, pada PRU 15 juga, gelombang tersebut hanya didapati berlaku pada saat-saat akhir yang berbeza dengan suasana ketika PRN kali ini yang didakwa berlaku lebih awal. Beliau menambah berdasarkan situasi tersebut, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional didakwa berada dalam kebimbangan selain gelombang terbabit didakwa tidak boleh dihalang lagi dan bakal disaksikan pada hari pengundian PRN 12 Ogos nanti. Katanya jika gelombang itu berterusan di seluruh negara sehingga memberikan kemenangan besar kepada PN, maka ia boleh memberi kesan kepada kerajaan perpaduan
yang memerintah di Putrajaya. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kembali lagi, individu yang ingin mendapatkan lesen kereta atau motosikal hanya perlu menduduki satu ujian teori sahaja berkuat kuasa 15 September ini. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata mengikut peraturan sedia ada, sesiapa yang ingin memperoleh lesen motosikal dan lesen kereta secara berasingan sebelum ini perlu menduduki 2 ujian teori berasingan. Tambahnya lagi, ketetapan baharu mengenai bahagian pembelajaran iaitu kursus teori kurikulum pendidikan pemandu itu adalah bagi memudahkan pengambilan lesen memandu Malaysia khususnya kepada golongan muda. Tambahnya lagi, jika seseorang yang sudah lulus ujian KPP 01 teori bagi lesen motosikal, maka tidak perlu untuk menduduki KPP 01 buat kali kedua bagi mengambil lesen motorkar. Seorang remaja orang kelainan upaya OKU rentung apabila rumahnya terbakar dalam kejadian di Kampung Datuk Seri Kamarudin Seri Manjung semalam. Dalam kejadian kira-kira pukul 4.05 petang itu, Muhammad Firdaus Ahmad, 15 tahun, maut dengan hampir keseluruhan tubuhnya melecur. Difahamkan ketika kejadian, mangsa yang mengalami masalah pertuturan dan tidak boleh berjalan dengan baik tinggal berseorangan di rumah yang terletak berhampiran Sekolah Kebangsaan Kampung Datuk Seri Kamarudin itu. Sementara itu, ahli keluarganya yang lain iaitu ibunya, kakak mangsa dan anak kakaknya yang masih bayi pergi ke rumah jiran mereka. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Seri Manjung, penolong kanan penguasa bomba Suhaimi Muhammad Sohail berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.11 petang dan tiba di lokasi kejadian 3 minit kemudian. Menurutnya, sebaik sahaja kebakaran berjaya dipadamkan sepenuhnya, pihak bomba menemui mangsa dalam keadaan terlantar di atas katil. Beralih ke berita luar negara. Seorang pekerja ladang kelapa sawit di Kalimantan terselamat selepas diserang dan dibaham buaya selama 1 jam. Ketika kejadian, Falmira di JSS 38 tahun sedang mengambil air dari sebatang sungai Khamis lalu tanpa menyedari terdapat seekor buaya yang sedang bersembunyi di bawah rumpai. Semasa dia menghampiri gigi air, reptilia itu melompat dan menyeretnya ke dalam air. Falmira menjerit meminta tolong sebelum rakan sekerjanya bergegas membantu dan cuba menggunakan sebatang galah untuk menusuk reptilia tersebut. Sebahagian tubuh Falmira berada di dalam mulut buaya itu selama kira-kira 1,5 jam sebelum tenggelam ketika buaya tersebut bergerak ke dalam sungai. Bantuan akhirnya tiba dan mereka dapat menarik Falmira keluar dari mulut buaya tersebut sebelum dia kemudian dikejarkan ke hospital dengan kecederaan parah pada anggota badan. Sepasang suami isteri di Bengal Barat, India ditahan kerana menjual bayi lelaki mereka berusia 8 bulan demi membeli telefon pintar iPhone 14 untuk merakam video ketika melancong. Sebelum ini, Jaideep dan Sati Ghosh dikatakan mengalami masalah kewangan untuk menjalani kehidupan. Namun, tingkah laku pasangan itu menarik perhatian jiran mereka apabila membeli iPhone 14 dan pergi melancong untuk merakam video. Jiran pasangan itu melaporkan kepada pihak berkuasa mengenai kehilangan anak kecil tersebut selepas gagal mendapat penjelasan sebenar daripada Jaideep dan Santi. Ketika siasatan polis dijalankan, Santi mengaku menjual bayinya kepada seorang wanita untuk membeli peranti tersebut. Tidak lama kemudian, polis berjaya menyelamatkan bayi itu daripada seorang wanita dikenali sebagai Priyanka Ghosh yang tinggal di kawasan Karda. Difahamkan, pasangan tersebut turut didakwa cuba menjual seorang lagi anak perempuan berusia 7 tahun namun tidak berjaya. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan,
keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita ke segmen halal niaga minggu ini. Bermula sejak 2019, Mr. Laksa menggunakan resepi ibu dalam menghasilkan laksa yang lazat dan harga berpatutan. Mempunyai 3 cawangan di Bangi, Mr. Laksa bercadang untuk membuka 200 hingga 300 cawangan di seluruh negara tidak lama lagi. Keistimewaan Mr. Laksa inilah kita teruskan daripada zaman Umi Niaga dulu, diteruskan keistimewaan itu sampai sekarang ialah pada kuahnya sendiri. Untuk kita tarik customer baru, ialah keistimewaan ataupun keunikan daripada telur sarang. Tapi untuk customer tu repeat berkali-kali adalah pada keistimewaan kuahan. Kuah kita memang kita buat ni memang kena dengan cita rasa customer tu sendiri yang tak sangat pekat dan tak cair sangat. Mr. Laksa menawarkan beberapa menu laksa iaitu laksa biasa, laksa telur sarang, laksa nenas dan laksa paduka buat pelanggan. Malah harga yang dijual mampu milik buat semua iaitu RM7 hingga RM13 sahaja. Jadi untuk mendapatkan sijil halalnya, Alhamdulillah kita dalam proses untuk mendapatkan sijil halal CAKIM. Dan sekarang ni kita sangat menekankan kepada supplier-supplier kita untuk ada sijil halal baru kita akan pilih. Antaranya pada supplier-supplier sayur, ikan dan sebagainya lah yang kita akan tekankan dengan sijil halal. Kementerian Ekonomi menyediakan dana khas sebanyak RM40 juta untuk pengambilan 20,000 pekerja bagi menyertai Akademi in Industri pada 2023. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, dana itu akan digunakan untuk membayar insentif penempatan pekerja agar golongan muda tidak dibebankan dengan kos membayar deposit rumah sewa, perpindahan dari kampung, insentif lulus kekal dalam pekerjaan dan insentif pensijilan sekiranya pelatih kekal dalam pekerjaan sehingga 18 bulan untuk menerima sijil kemahiran Malaysia. Menurut beliau, pihak majikan pula diberikan insentif latihan bagi pelatih yang disijilkan di akhir tempoh 9 hingga 18 bulan. Pada majlis pelancaran program itu semalam, Rafizi memberitahu anak-anak muda seawal 18 tahun boleh mula bekerja dan mempunyai prospek kerjaya teknikal kerana mereka akan mendapat SKM selepas 9 hingga 18 bulan bekerja. Berbanding pendekatan sedia ada yang memerlukan kelulusan kursus TVET sepenuh masa selama 24 bulan sebelum mereka boleh mencari pekerjaan. Kita ke berita sukan. Bintang olahraga negara Umar Osman memecahkan rekod 400 meter kebangsaan buat kali kedua dalam tempoh kurang 24 jam. Umar berusia 20 tahun mencatat masa 46.09 saat pada saringan separuh akhir 3 Sukan Universiti Dunia di Chengdu, China hari ini. Catatan masa di Stadium Shuangliu tersebut membolehkan pemenang pingat emas Sukan SEA Kemboja 2023 itu memecahkan rekod yang baru diciptanya semalam iaitu 46.33 saat ketika peringkat saringan. Ia secara tidak langsung melayakkan Umar ke pentas final dalam misi menaiki podium pada perlumbaan akhir yang dijadualkan berlangsung esok. Secara keseluruhan, ini adalah rekod kebangsaan ketiga dilakukan Umar tahun ini selepas kali pertama melakukannya dengan masa 46.34 saat memadam catatan lama 46.41 milik Muhammad Zaiful Zainal Abidin pada Sukan SEA Kemboja Mei lalu. Sadio Mane sedia berganding dengan pemenang Ballon d'Or 5 kali Cristiano Ronaldo selepas mendatangani kontrak bersama Al Nassr pagi tadi. Pemain terbaik Afrika 2 kali itu muncul bintang berprofil tinggi terbaru yang menyertai Liga Pro Saudi. Selepas mengharungi musim yang mengecewakan di Bayern Munich, penyerang Senegal itu menyertai Al Nassr dengan yuran perpindahan sekitar RM150 juta dan menandatangani kontrak selama 3 tahun. Bintang berusia 31 tahun tersebut bagaimanapun sebelum ini ada menyatakan kekesalannya kerana meninggalkan Bayern kerana kontraknya masih berbaki 2 tahun. Untuk rekod, Mane mempunyai purata 20 gol semusim dalam 5 kempen terakhirnya bersama Liverpool
namun hanya meledak 12 gol buat Bayern. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Khamis 3 Ogos 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.